This call is now being recorded.
untuk menilai pelajar tersebut. Tu kamu boleh ambil lah apa-apa instrumen untuk menilai progres ataupun RPI yang kamu buat itu. Okey, berjaya ke tidak. So untuk mengenal pasti kamu berjaya membantu pelajar itu menulis apa penilaian yang kamu buat. Apa contohnya, apa latihan susulan yang kamu buat. Itu dia. Boleh tak? Macam RPH yang biasa kita buat, sama aja. Okey, cumanya pelajar ni ada masalah. Okey, mungkin masalah dari aspek tak dapat nak menulis. Okey, kalau tak dapat nak menulis, okey, bagaimana dia, apa rancangan pengajaran yang kita nak buat? Macam mana aktiviti dia? Okey, apa penilaian dia yang akan kita sediakan? Okey, apa sampel instrumen yang akan kita gunakan untuk menilai mereka sama ada mereka faham tak rancangan pengajaran yang telah kita rancang dan buat untuk mereka ni. Kita andaikan, okey, kita tak ada pelajar tapi kita andaikan. Faham? Boleh? Boleh. Okey, boleh saya tersimantik? Boleh. Okey, cepat kita cepat aja. Okey, seterusnya. Okey, tarikh ini saya belum ubah lagi. Yang buat kertas ni adalah saya. Okey, tak sempat lagi. Okey, tapi anda boleh mula menulis esei ini. Okey, sebab tarikh semua dah berubah. Nanti saya akan ubahkan tarikh dia. Okey, yang pertama. Okey, soalan tugasan kerja khusus penulisan esei. Okey, senang aja penulisan esei ini. Okey, dalam penulisan esei ni markah yang diberi adalah 25%. Di mana anda kena menghasilkan satu penulisan esei secara kritis untuk menerangkan fitur makna dan makna leksikal dan perubahan makna leksikal dalam semantik. Okey? Jadi anda harus beri contoh yang sesuai bersandarkan pembuktian akademik melalui rujukan pelbagai sumber. Okey, tugasan satu ialah tugasan individu. Okey, apa yang anda harus buat? Konsep fitur makna dan makna leksikal ni kamu kena tahu. Lepas tu kamu uraian anda ni haruslah lengkap tentang perubahan makna leksikal dalam semantik beserta contoh yang relevan. Okey, untuk tugasan kedua, kamu akan analisis peribahasa iaitu 25%. Anda akan sediakan satu teks ucapan sempena kempen memupuk semangat perpaduan. Kalau memupuk semangat perpaduan, contohnya apa peribahasa yang akan kita gunakan dalam teks ucapan tersebut. Mungkin teks ucapan seorang menteri, okey, yang dipanggil untuk merasmikan kempen memupuk semangat perpaduan. Jadi dia akan menekankan penggunaan peribahasa dalam teks ucapan. Teks ucapan ni kamu ada-adakan, kalau dapat dalam internet pun boleh aja ambil dalam internet tapi olah dengan sendirinya. Okey, cuba olah. Dapatkan daripada internet sebagai rujukan sahaja, bukan copy and paste. Kalau dah dapat dengan pensyarah yang memang okey, yang akan cek satu persatu, dia copy awak punya, lepas tu dia cek turnitin, habis. Okey, ada case macam tu. Baru-baru ni ada satu case macam tu. Saya tak nak perkara itu berulang pada pelajar-pelajar saya ini. Okey, so kamu ambil aja, jadikan rujukan. Okey, tengok macam mana dia guna peribahasa, tetapi nanti kamu tambahkan lagi peribahasa. Macam sekurang-kurangnya kamu tulislah 10 peribahasa yang kena mengena dengan semangat perpaduan ini. Okey, lepas tu dalam 8 hingga 10 lah. Okey, bagi saya 8 hingga 10 memadai. Okey, sebab yang akan menanda ni saya dengan Puan Suraini aja. Okey, dan panjang esei anda ni 1000 patah perkataan. Dan kamu perlu aplikasikan teori semantik yang kita belajar dalam peribahasa yang dipilih itu. Okey, so penjelasan tentang rasional. Kenapa kamu pilih peribahasa contohnya bagai aur dengan tebing. Okey, kenapa kamu pilih itu dan kamu selitkan dalam teks ucapan kamu tu. Okey, sebabnya merujuk kepada hubungan rapat antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia.
Jadi justifikasi itu mesti ada. Okey, dan penulisan tentang proses perubahan makna yang berlaku dalam peribahasa bahasa Melayu yang dipilih atas faktor tata bahasa. Okey, kan kita belajar kan hari tu simpulan bahasa kalau tambah perkataan yang dia akan mengalami mengalami maksud yang lain. Okey, semua tu kamu jelaskan dalam 2.3 ni. Okey, dan 2.4 kita analisis makna menunjukkan pemikiran yang kritis. Okey, kita kena analisis makna itu dengan pemikiran yang kritis kita ni. Okey, kenapa saya menulis peribahasa ini? Sebab semua itulah kamu analisis dengan kritis. Okey, justifikasi itu perlulah kritis. Okey, dapat? Ada soalan tugasan 2 ni sebelum saya ke tugasan 3? Puan nak tanya. Tanya. Maksudnya tugasan 2 ni kita buat teks ucapan. Lepas tu dah habis tulis teks ucapan tu, bawah tu kita terangkan satu-satu peribahasa tu ke? Ya, kamu kena terangkan peribahasa-peribahasa yang kamu. Maksudnya dua kerja lah kita buat. Buat teks ucapan dengan analisis. Ya, okey. Ya. Okey, Puan. Terima kasih. Okey, kamu kena buat teks ucapan dan kamu kena tunjukkan kenapa kamu pilih peribahasa tersebut untuk dimasukkan dalam peribahasa dalam ucapan kamu tu, teks ucapan kamu tu. Okey? Itu sajalah. Okey? Sajalah. Mesti ramai marah saya cakap sajalah kan. Okey, tugasan 3. Pembentangan kumpulan. Yang ni pembentangan kumpulan. Okey, sebenarnya saya tak nak membebankan kamu, saya ambil benda yang sama. Okey. So, kamu akan analisis perubahan makna 10 peribahasa dalam teks ucapan kamu. Okey, mungkin kamu boleh ambil mana-mana yang kamu rasa sesuai. Okey, daripada ahli kumpulan kamu. Okey, dan kemudian kamu bentangkan. Okey, di mana kamu analisislah 10 peribahasa yang mengandungi teori semantik. Perbentangan kamu ni sesuai, kreatif dan menarik. Okey, perbentangan ni perlulah dibuat selama 30 minit. Okey, lepas tu menunjukkan kebolehan bekerja secara efektif dan kolektif dalam kumpulan. Okey, benda yang sama aja, cumanya nanti kamu ambil yang terbaik, kamu bentangkan. Okey? Faham? Boleh? Faham. Tak faham? Boleh, faham. Atau kamu nak tugasan yang lain? Tak. Senang kan? Okey, ambil yang terbaik, kamu bentangkan kat depan nanti. Okey? Boleh? Okay. Boleh. Itu sajalah. So, terima kasih hadir. Kalau tak faham nanti boleh tanya semasa kuliah ataupun tutorial nanti. Bagi kelas Puan Suraini, dia boleh tanya Puan Suraini. Puan Suraini akan tanya pada saya. Bagi subjek ni, bagi subjek inklusif ni, kalau ada apa-apa soalan tanya kepada saya tanya kepada orang yang buat soalan ni, iaitu Puan Tan. Okey? Nanti boleh dah dijelaskan, nanti saya akan beri penerangan kepada anda. Okey, boleh? Bertanyalah juga kepada pensyarah kamu. Pensyarah kamu akan tanya pada saya akan tanya pada dia. Okey, terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih, Puan. Okay. Selamat malam, Puan. Selamat malam. Bye-bye. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih Puan. Bye. Terima kasih Puan.